KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan selamat Hari Raya diucapkan kepada semua yang berada di rumah. Mungkin sekarang anda sedang menonton sambil makan lemang, rendang, ketupat dan lain-lain kan. Tapi sambil-sambil makan tu ingat kita masih lagi belum menang. Oleh itu saya sepatuh kepada SOP. Jangan ramai sangat dalam satu rumah. Jangan rentas negeri, jangan rentas daerah kan. Kita masih lagi belum menang dan biarlah perayaan ini kita sambut dalam keadaan yang sederhana. Okey, baik. Sentuh pasal perayaan, kita ada makan-makan semua ni. Dekat depan ni pun ada kuih dan sebagainya. Mungkin ada dekat rumah masing-masing yang nak hidang tetamu tu ada jeruk. Kan, mungkin ada hidang jeruk. Dan ini yang kita nak belajar hari ni, jeruk. Bagaimana penghasilan jeruk tu? Apa kaitan jeruk tu dalam, macam mana nak buat dia kan? Dalam kaedah saintifiknya. Kerana hari ini kita nak belajar kemahiran saintifik biologi di mana topiknya ialah pergerakan bahan merentasi membran plasma untuk murid-murid menengah rendah. Oleh itu, kalau nak tahu siapa cikgu kita untuk hari ini, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Baik, itu dia cikgu kita, Cikgu Zamimah. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum Mira. Apa khabar cikgu, sihat? Sihat, alhamdulillah. Wah, cantik cikgu. Berbaju kebaya berwarna purple. Tema raya kan hari ni. Okey, selamat Hari Raya Mira. Macam mana cikgu punya persiapan raya? Okey semua? Alhamdulillah, walaupun kita adalah kekangangan tak sama macam yang sebelum ni, raya norma baru, alhamdulillah kita buat cara kita. Betul, kita buat cara kita jaga kita kan kita cikgu? Jaga kita, betul. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin saya boleh persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan. Baik, kemudian kita dengan saya. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Okey. Okey. Kita kena simpan dekat tempat yang bersih supaya kita punya face mask tidak kotor kan cikgu? Mira. So, bekas cikgu comel je dekat sini. Cikgu, ini bukanlah kali pertama cikgu datang di Didik TV ni. Banyak kali dah kan cikgu. Mungkin di rumah tu dah ramai dah kenal cikgu ni. Tapi kalau yang baru menonton Mahir, sebab ini kali pertama cikgu di kelas Mahir kan. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Silakan. Baik, nama cikgu Zamimah. Okey, Zamimah Mak Johari. Pengalaman cikgu mengajar subjek biologi lebih kurang 12 tahun. Dan cikgu dah juga mula mengajar mata pelajaran sains menengah rendah. Okey, dan untuk hari ini cikgu kita nak belajar biologi ni di mana topik kita ialah pergerakan bahan merentasi membran plasma. Betul. Ini untuk murid menengah rendah ke menengah atas cikgu? Okey, ini untuk biologi menengah atas tingkatan 4. Ini untuk menengah atas murid-murid tingkatan 4 cikgu. Tingkatan 4, betul. Okey, mungkin cikgu boleh cerita sikitlah. Kita hari ini merentasi membran plasma tu pengenalan dia cikgu. Silakan. Okay, tajuk ni sebenarnya dalam tema asas biologi. Jadi murid-murid tingkatan 4 yang baru berkenalan dengan subjek biologi, mereka perlu tahu, sebab sebelum ni mereka belajar berkenaan dengan sel. Mereka dah belajar struktur-struktur pada sel, struktur yang ada pada sel, dan salah satunya adalah membran plasma. Membran plasma. Okay, jadi membran plasma ini dia berfungsi sebagai pagar lah orang kata. Okey, pagar yang akan mengawal bahan yang masuk dan bahan yang keluar. Sebab sel adalah satu struktur yang hidup. Jadi ada bahan yang diperlukan dan berlaku proses kimia di dalam sel, dan ada bahan yang tidak diperlukan terhasil. Jadi bahan tersebut perlu dikeluarkan juga melalui membran plasma. Wah, itu dia membran plasma merupakan pagar yang mengawal keluar masuk bahan tu. Jadi kalau kita nak kenali lagi sebenarnya membran plasma ni macam mana bahan keluar masuk ni kan, sebab lepas ni kita nak buat uji kaji sikit. Ya, betul, ada banyak uji kaji kita betul nak buat hari ni. Jadi kalau anda di rumah nak tahu, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM.
Sekarang ni yang kita punya topik kita ni iaitu biologi ni. Biologi. Tadi mungkin cikgu tak sempat terangkan kepada murid-murid dekat rumah apa sebenarnya objektif untuk hari ni cikgu. Baik, murid-murid di rumah. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, topik untuk hari ini adalah merupakan topik chapter keempat, okey, bab keempat, iaitu pergerakan bahan merentasi membran plasma. Okey, kita ada banyak sebenarnya aktiviti di dalam topik ini, tapi cikgu pilih beberapa aktiviti okey untuk kita jalankan di studio, dan murid-murid sebenarnya boleh juga cuba di rumah. Okey, nanti cikgu akan cuba terangkan macam mana murid-murid nak buat di rumah, seperti apa yang kita buat di studio hari ini. Okey, itu objektif dia yang mereka akan dapat peroleh untuk hari ini. Betul. Jadi ada eksperimen yang pertama, mungkin kita akan tengok bagaimana keadaan sel dalam 3 larutan yang berbeza. Jadi cikgu ada mikroskop kat sini. And then kemudian eksperimen yang kedua, kita nak tengok pula macam mana kita nak mencari kepekatan sukrosa di dalam sel tumbuhan. Jadi adalah eksperimen dia. Nanti cikgu akan tunjuklah bagaimana kita nak mengaplikasikan penyiasatan saintifik itu. Okey, Mira. Dan ini antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk eksperimen kita. Betul, ini bahan antara yang kita perlukan. Betul. Untuk yang pemerhatian slide tu cikgu, bahan yang kita perlukan? Okey, pemerhatian slide, bahan yang kita perlukan berada di sini. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan bagaimana nak buat slide. Sebenarnya sebelum ni kalau murid-murid pernah menonton slot bersama Cikgu Rama. Cikgu Rama pernah mengajar murid-murid bagaimana cara membuat slide. Okey, jadi hari ini kaedahnya lebih kurang sama. Okey, mungkin lebih simple sebab kita punya objektif adalah berbeza. Okey, jadi kita ada slide. Okey, slide kaca ni kena pegang dengan berhati-hati kerana slide ini nipis dan tajam. Okey, jadi cikgu ada bawang. Okey, cikgu ada pisau. Dan cikgu ada beberapa larutan yang diperlukan di sini. Cikgu ada air suling di sini. Sebab air suling ni digunakan untuk eksperimen lain juga. Baik, boleh kita mulakan? Boleh, cikgu. Jadi pisau. Kita ada pisau. Ni kita akan ambil satu. Bawang ni dia berlayer kan? Dia berlapis-lapis. Jadi kita ambil satu lapisan. Yang di luar lah cikgu, yang paling luar. Kita ambil yang paling luar. Okey, tapi ada murid kata, cikgu, adakah kulit bawang tu kulit bawang yang kering yang kita buang sebelum kita masak tu? Okey, bukan ya murid-murid. Jadi sebenarnya kita ambil yang dah kupas. Kita ambil satu layer. Baik, lepas tu kita potongkan. Kita potongkan. Okey, kepada mereka yang mungkin nak buat eksperimen ni di sekolah ke ataupun di rumah pun kena berhati-hati kan cikgu? Sebab kita menggunakan pisau. Okey, jadi sebenarnya lapisan dalam ni. Lapisan dalam ni yang kita akan ambil. Dan lapisannya sangatlah nipis. Cikgu ada satu lapisan yang sangat nipis dekat sini. Okey, cikgu letak dulu, nanti cikgu tunjuk Okey, lapisan yang sangat nipis. Okey, cikgu ada satu lapisan yang sangat nipis di sini. Maksudnya cikgu, kita dah ambil yang paling luar tu, kita ambil yang belah dalam dia pula. Ya, betul. Kita ambil yang sebelah dalam dia. Okey, dan kita ambil lapisan yang paling nipis. Okey, jadi kita titiskan. Kita ada 3 larutan ni murid-murid. Kita cuba dengan larutan distillator air suling. Okey, kemudian kita ada larutan di sini, cikgu ada 1.0 molar. 1.0 molar sukrosa. Larutan sukrosa. Kemudian cikgu ada juga di sini, kalau Mira boleh dapatkan 0.5. Cikgu rasa yang kedua daripada sana. Yang ni, larutan ini. Yang ni ke cikgu? Betul dan betul. Okey. Betul. Alright. 0.5 molar. Okey. Jadi ada 3 larutan di sini. Okey. Kita titiskan, kita dah letak bawang tadi. Kita titiskan 1 titis air suling. Cikgu, kalau tak guna air suling macam mana cikgu? Kalau tukar air lain, air pipe? Okey, kalau guna air pipe kan? Okey, sebenarnya apabila kita melakukan aktiviti sains, kita memang sangat-sangat digalakkan menggunakan air suling. Kerana air suling ni dia memang air yang pure. Air yang kalau air pipe tu mungkin dia ada habuk dia, mungkin dia ada bahan-bahan lain yang sebenarnya kita tak nak. Okey, jadi selepas itu kita akan tutupkan dengan slip kaca, penutup kaca. Penutup kaca ni dia lagi nipis. Jadi murid-murid kena berhati-hati. Okey, boleh nampak tak? Okey, cikgu ada penutup kaca dekat sini. Sangat nipis. Okey, dan sangat tajam lah. Jadi kena berhati-hati. Okey, jadi kita akan letakkan di atas slide tadi dengan perlahan-lahan. Dah siap slide kita murid-murid.
So kita kena tutup lah kan cikgu. Kalau kita tak tutup atas tu? Kalau kita tak tutup, nanti sel tu mungkin jadi kering. Okay. Bila jadi kering, kita susah nak nampak apa yang kita nak lihat. Okey, so dah siap slide kita. Jadi apa yang kita nak buat seterusnya? Seterusnya kita akan perhatikan di bawah mikroskop. Okey, jadi penggunaan mikroskop pun Cikgu Rahma sudah menerangkannya dalam slot tempoh hari. Okey, kalau murid-murid ketinggalan melihat slot bersama Cikgu Rahma tu, boleh tengok balik di YouTube. Yeah. Okay. Alright, so ini adalah mikroskop. Okey, kita akan onkan. Okey, dan kita akan cikgu kalau nak nampak biasanya kita guna terus 10 kali 10. Kantas 10 kali 10. Okey. Dan cikgu nak ingatkan untuk melihat pada mikroskop, murid-murid kena pastikan pentas ni nama dia pentas, okey, berada di level yang paling atas, yang paling dekat dengan kanta. Okay. Sebab bila kita letak mata nanti, kita akan adjust, kita akan pusingkan tuil ni ke bawah. Okay. Dan kita tak nampak pentas ni, kalau misalnya kata kita daripada bawah, kita pusingkan ke atas, kita tak nampak dia dah sampai mana. Sebab kalau kita guna yang kanta 40 ni, dia sangat dekat dan boleh menyebabkan kanta kita punya slide tu pecah. Jadi apa-apa kanta pun yang kita gunakan, kita mulakan dengan level yang paling atas. Dan kemudian kita akan adjust ke bawah. Mengikut kita punya kelihatan. Betul. Okay, kita adjust sehinggalah kita nampak struktur yang paling jelas. Sambil-sambil cikgu tengok tu, saya yakin mereka dekat rumah pun nak tengok juga macam mana rupanya ni kan. Okey, betul. Jadi kalau mereka nak tengok tu tak apa, cikgu boleh tengok cikgu cari dulu. Okey, image yang paling jelas. Mereka dekat rumah tu boleh tengok juga, dekat skrin anda akan ditunjukkan bagaimana rupa membran plasma ni bila dalam mikroskop. Okey. Baik, itu dia rupa dia. Macam tu cikgu macam itulah Mira. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan sikit apa sebenarnya yang bulat-bulat tu. Okey, sebenarnya itu adalah sel bawang. Yang bulat-bulat tu mungkin udara lah, udara-udara yang terperangkap. Okey, tapi yang kita nak perhatikan sebenarnya adalah struktur yang berbentuk batu-bata tu, nampak tak? Dia macam kotak-kotak, dia bersusun dengan sangat cantik. Okey, jadi ada 3 larutan. Okey, cikgu dah tunjukkan satu contoh tadi. Okey, yang larutan ini adalah apabila kita rendam dengan menggunakan air suling. Okey, air suling, dan kita nampak sel dia segah ataupun sel dia kembang. Okey. Kemudian kalau kita titiskan, kita buat kaedah yang sama. Okey, kaedah yang sama tapi kita gunakan larutan 0.5. Larutan sukrosa 0.5. Okey. Jadi kita ada nanti kita tengoklah gambar dia. Kemudian kita gunakan pula larutan 1.0 molar. Alright. Jadi, apa perbezaan dia sebenarnya? Okey, yang tadi kita dah tengok larutan air suling. Okey, dia punya sel dia sebenarnya dia kembang. Okey, dan larutan 0.5 ni sebenarnya kita anggarkan ataupun kita jangkakan dia adalah larutan isotonik untuk sel bawang. Okey, jadi dia punya sel dia just nice, cantik je. Okey, so dia tak terlalu kembang dan dia tak kecut. Ada gambar kan cikgu? Ada betul. Satu gambar tunjukkan. Ada gambar. Okey, kita saksikan untuk dulu. Untuk 0.5 boleh? Mari kita saksikan yang untuk 0.5. Kita tengok 0.5. Okey, ini yang cikgu kata just nice tu. Okey, just nice je, cantik je kan susunan dia. Kalau yang tadi dia macam gemuk sikit sel dia. Okey. Dan satu lagi adalah 1.0. Kita akan dapati dia punya sel dia agak kecut. Dia plasma membrane sebab sel tumbuhan ni dia ada dinding sel. So bila ada dinding sel dia kita tak nampaklah dia terlalu kecut. Tapi di bawah dinding sel ada membran plasma. Jadi apabila air sel ini direndamkan di dalam larutan sukrosa 1.0 di mana kita anggapkan dia adalah larutan hypertonik. Okey. Jadi sel tersebut akan mengecut. Tadi isotonik. Tadi isotonik 0.5. Okey, sekarang ni hypertonik. 1.0 hypertonik. Jadi bentuk selnya bagaimana? Bentuk sel dia membran plasma tadi yang sepatutnya melekat pada dinding sel akan masuk ke dalam sedikit sebab sel tu dah mengecut. Okey, jom kita saksikan. Jom kita tengok macam mana bentuk dia tu. Membran plasma dia mengecut sedikit. So kita nampak kan sel tu dah kecil. Okey, dan dia ada kalau kita tengok macam ada hitam-hitam dekat tepi tu, itu adalah rongga antara membran plasma dengan dinding sel.
Sebab membran plasma tadi tu sudah tertarik ke dalam. Sebab dia dah mengecut tadilah. Sebab bila sel direndamkan di dalam larutan hipertonik, air di dalam sel itu akan meresap keluar. Okey. Kalau air suling tadi, air suling biasanya dia adalah larutan hipotonik untuk semua sel hidup. Jadi kalau kita rendamkan sel hidup di dalam larutan di dalam air suling ni yang akan masuk ke dalam sel. Sebab itu dia mengembang. Betul. Sebab itulah sel tu mengembang. Maksudnya kalau air suling ni kita panggil dia hipotonik. Hipotonik. Okey, kalau yang isotonik tu pula dia jadi cantik je sebab apa cikgu? Jadi cantik disebab larutan ini sama dengan larutan yang ada dalam sel. Jadi pergerakan air tadi, air akan bergerak juga keluar masuk, tapi pergerakan molekul air yang masuk dengan molekul air yang keluar adalah sama. Jadi tiada perubahan pada sel. Sebab tu dia cantik je sebab tu dia cantik saja. Betul. Okey, yang tadi kan cikgu kata dekat gambar yang kita tengok tadi tu ada nampak macam gelembung-gelembung udara. Ya. Bagaimana kita nak buat kita punya sel kita tu gelembung udara tu tak begitu banyak? Okey, betul Mira. Alright. Sebenarnya tadi ada teknik sebab kalau itulah cikgu cakap kalau tengok yang slide cikgu Rahma tadi, cikgu Rahma ada bagi tahu macam mana teknik dia yang macam cikgu buat tadi. Apabila kita meletakkan slide kaca. Okey. Biasanya kita akan meletakkannya dengan perlahan-lahan. Okey, kita letakkan satu sudut pada slide kaca dan satu sudut lagi ataupun satu sisi lagi kita tahan dengan pin. Okey, kita tahan dengan pin. Jadi kita lepaskan dia dengan perlahan-lahan. Kita lepaskan dia dengan perlahan-lahan, insya-Allah dia tak udara-udara tu tak terperangkap di antara slide kaca dengan penutup slide. Okay. Jadi kalau dah banyak sangat gelombang udara ataupun gelembung udara dalam tu, maksudnya salah lah tu teknik dia, cikgu. Ya, salah lah tekniknya sebab dia akan mengganggu pemerhatian kita. Kalau murid-murid yang mungkin pertama kali lihat, cikgu, yang bulat-bulat tu sel ke? Bukan ya, yang bulat-bulat tu adalah gelembung udara. Gelembung udara tu. Betul. Okey, lepas ni cikgu dan juga murid-murid dekat rumah, kita nak buat lagi satu uji kaji. Dengan menggunakan larutan sukrosa pula. Betul. Larutan sukrosa ni dia lebih banyak daripada yang kita buat tadi. Boleh. Okey, kalau macam tu anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Sekarang kita nak buat aktiviti yang seterusnya iaitu untuk menguji ataupun mengenal pasti kepekatan sukrosa di dalam tisu. Betul. Okay. Sekarang ni kita dah ada beberapa kepekatan sukrosa kan cikgu? Betul Mira. Jadi untuk kita nak lihat kepekatan sukrosa di dalam tisu, kita guna tisu kentang hari ini. Okey, tisu kentang. Kemudian kita ada beberapa larutan dekat sini. Kita ada larutan air suling. Jadi air suling yang inilah. Okey, kita guna larutan air suling. Kemudian kita ada larutan sukrosa 0.1 molar. Okey, kita ada larutan 0.2 molar. Okey, kemudian kita ada larutan 0.3. Okey, kemudian kita ada larutan 0.4. Okey, 0.4 molar. Kita ada larutan 0.5 molar. Dan kita ada larutan sukrosa 0. Maaf, terbalik. Yang ini 6. Yang ini 6, yang ini 5. Okey. Baik. Jadi kita ada 6 kepekatan sukrosa yang berbeza. 6 kepekatan sukrosa yang berbeza dan kita ada air suling. Okey, macam cikgu cakap tadi, air suling adalah hipotonik. Hipotonik, baik. Okey, cikgu dah kita kena tuangkan larutan-larutan ini ke dalam tabung uji. Okey, tabung uji. Jadi kita ada beberapa yang cikgu dah tuangkan dan ada yang belum berapa mana Mira? Yang belum ke 0.1 dan 0.2 cikgu. 0.1 dan 0.2. Jadi kita bukakan kita punya botol reagent. Kita ambil sebenarnya kita kena tuangkan dulu di dalam bika. Okey, kita tuangkan di dalam bika. Kita nak tuang berapa banyak cikgu? Okey, kita nak tuang 5 ml, 5 mililiter.
Okey, jadi bikar ni kita tak boleh nak ukur yang 5 ml, jadi kita kena guna silinder penyukat. Okey, kita kena guna silinder penyukat. Jadi kita tuangkan Sehingga 5 ml. Okey. okey, Cara nak tengok, kita kena pastikan mata kita selari dengan dengan silinder penyukat. betul. Okey, jadi dah cukup 5 ml. Mungkin Mira boleh tolong cikgu untuk Boleh, masukkan cikgu. yang ni 0. Berapa tadi? 0.2 cikgu. Oh, 0.2. Okey. Sorry. Cikgu tersalah sendiri penyukat. Cikgu ambil tadi 0.1. Jadi kita masukkan dalam 0.1. Ini 0.1 Betul. Okey, 0.1. Jadi sebab dah terbalik tadi, kita guna 0.1 punya untuk 0.2. Oh. Okey, jadi kita guna kaedah yang sama. Okey, ni dah terbalik dah tadi. Okey, kita tuangkan 5 ml juga. Okey, dan kedudukan mata pun sama juga macam cikgu Ya, kata, kena betul. berserenjang Dengan silinder. skala. Okey, cukup. 5 ml untuk 0.2. Okey. Kita tukar tadi label dia. Baik. Sini 0.2 cikgu. Betul. Okey, Okey. Mira, terima kasih. Sama-sama cikgu. Okey, seterusnya kita kena potongkan kentang. Okey, menggunakan cork borer. Ni nama dia cork borer. Mungkin murid-murid tak pernah jumpa lagi yang tingkatan 4 ataupun ada yang dah sempat buat eksperimen ni pernahlah jumpa. Okey, cork borer ni adalah untuk kita memotong tisu, okey, bentuk silinder. Oh, okey. Wow, Okey, macam mana tu cikgu? Kita ada bentuk silinder kat sini. Kita cuma masukkan, kita tolakkan dia dan dia akan keluar bentuk silinder dekat situ. Kita cucukkan. Tada! Oh, macam tu. Macam tu. Okey, kemudian kita buatlah beberapa. Okey, kita nak buat berapa, Mira? Ada berapa? Kita ada 7 larutan cikgu. Kita ada 7 larutan kan. Jadi kita potongkan beberapa sebab sebenarnya kita nak potong lebih kurang 3 cm. Okey. Yang saya perasankan cikgu, perbezaan dengan bawang tadi tu, kalau bawang tu kita ambil yang paling luar lapisan dan kita ambil yang belah dalam dia yang nipis tu. Betul. Kalau kentang pula kita ambil dalam pula kan cikgu? Kita ambil tisu yang dalam. Kulit dia kita buang. Kita tak nak kulit dia. Okey. Nanti kita potongkan. Mungkin Mira boleh potong 3 cm. Cikgu pas dekat Mira. 3 cm Okey. cikgu. Cikgu paskan pisau juga. Okey. 3 cm setiap satu. 3 cm saya cuba. Saya potong. Cuba. Setiap satu. Kenapa 3 cm cikgu? Kalau Okey, nak terlebih sikit Boleh. macam mana? Oh, Tak boleh ada je lah. masalah Tak ada sebenarnya. masalah. Okey. Cuma kadang-kadang kita nak sesuaikan dengan larutan yang kita dah masukkan. Okey. 5 cm pun boleh. Dan murid-murid cork borer ni pun sebenarnya dia ada saiz. Okey, ada saiz yang besar, ada beberapa saiz lah. Okey, daripada yang kecil, besar. Okey. Jadi yang cikgu punya ni sedikit kecil, agak kecil lah kalau murid-murid boleh tengok ada lubang dekat sini. Okey, jadi kita cuma cucukkan dia dan dia akan keluar dalam bentuk silinder. Okey, nak keluarkan dia ada Betul ke cikgu cara saya buat ni? Macam ni saya potong? Betul. Tak ada Okey. kulit kan? Tak ada kulit. Jadi betul. Okey. Okey. Berapa banyak kita nak potong Kita ni nak cikgu? 7, Mira. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so yang kulit ni boleh buang sikit. Oh, kita buang yang ada kulit tu. Kita buang yang bahagian kulit. Sebab kalau termasuk kulit tu mungkin akan lari ke cikgu? Dia Betul. Nanti punya dah tak sebab eksperimen? kulit dia ada elemen-elemen yang tidak menyerap air. Okey. Jadi bila tak menyerap air dia akan jadi lainlah sikit data dia nanti. Dia akan Cikgu. mempengaruhi. Selesai? 7. Okey. Jadi kita timbang. Kena timbang. Kena timbang ya murid-murid selepas kita dah potong. Okey, boleh bagi cikgu pisau sekejap. Okey. Pisau cikgu. Okey Mira, thank you. Alright. Cikgu potong sikit lagi sikit ni. Okey. Jadi kita kena timbang sebab data kita adalah kita nak ambil berat ataupun mass of potato ni pada peringkat awal sebelum kita rendamkan dan pada 30 minit selepas kita rendamkan dia. Okey, jadi kita timbang. Okey, contoh yang pertama. Okey, murid-murid perlu ada data jadual data. Jadi yang pertama 0.6. 0.6. Mira boleh tulis. Saya tulis 0.6. 0.6. Maaf cikgu tengok. Okey, 0.45. Okey. 0.45. 0.45. Okey. Jadi cikgu lupa nak buat penyepit ni. Jadi kita masukkan dalam air suling. Okey. Kemudian yang kedua
Cikgu, yang kedua 0.46. 0.46. Betul. Kita masukkan dalam 0.1. Yang ketiga 0.44. 0.44. Pandai Mira potong, lebih kurang sama je. Kita masuk dalam 0.2. 0.2. Kemudian yang ketiga 0.39. Okey, ni kecil sikit. Kita Ringan pakai sikit. penyepit sepatutnya, tapi cikgu lupa nak buat penyepit. Okey, tak apa. Okey, kemudian 0.37 kita masukkan 0.37. dalam 0.4. 0.4. Seterusnya 0.50. Okey, 0.50. Kita masukkan dalam 0.5. Dan seterusnya last yang terakhir 0.45. Okey, kita masukkan di dalam 0.6. Cikgu, saya perasan, saya perhatikan kesemua kentang tu mempunyai berat yang berbeza kan cikgu? Betul. Okey, sebenarnya kita boleh, kalau kita nak pastikan semua berat awal tu sama pun boleh. Kalau kita, tapi agak sukarlah, so kita kena adjust je, kena potong sikit sampai berat dia exactly sama kan. Okey, tapi kalau tak sama pun tak apa, tak ada masalah, sebab yang kita nak cari sebenarnya adalah perbezaan berat sebelum dan selepas kita rendamkan kentang tadi dalam larutan sukrosa ni cikgu. Betul. Okey, boleh. Okey, baik. So, dah siaplah eksperimen kita. Okey, cuma kita kena tunggu selama 30 minit. 30 minit dia? 30 minit. Okey. Tapi sebenarnya cikgu telah menyediakan data. Sebab sebelum ni cikgu telah menjalankan eksperimen ini dan cikgu sudah menyediakan data. Okey, jadi datanya, okey, cikgu letak di sinilah. Okey, ada data di sini. Cikgu tunjukkan. Mungkin kamera boleh fokus kepada data cikgu. Okey. Okey, itu data dia. Ini data dia. Jisim awal. Okey, ini okey, yang ini sebab cikgu ada banyak masa. Okey, jadi cikgu telah menetapkan jisim awal semua sama. Semua sama. Okey, jisim awal semua sama. Okey, kemudian kita ada ni data untuk kita nak buat. Pastikan ada kolom untuk bika. Okey, berapa larutan sukrosa yang kita gunakan. Kemudian kita ada jisim awal. Kemudian kita ada jisim akhir selepas 30 minit direndam. Okey, kemudian kita kena kira pula purata pengurangan. Peratus pengurangan jisim kentang. Jadi dalam bentuk peratus lah, berapa peratus dia kurang. Dan keadaan kentang. Okey, so keadaan kentang ni sebenarnya kalau kita lihat di sini, larutan yang atas. Okey, larutan yang atas ni kita punya anggapan adalah yang atas ni adalah larutan hipotonik. So larutan yang hipotonik, okey, yang mana dia punya peratus perubahan ataupun peratus perubahan jisim dia adalah positif. Kita ada nampak 1, 2, 3 kan. Air suling, larutan sukrosa dan larutan 0.1 dan 0.2. Perubahan dia adalah positif. So bila positif, dia adalah larutan hipotonik. Kenapa dia positif? Sebab ada penambahan berat. Bila ada penambahan berat, bermaksud air masuk ke dalam tisu. Okey. Jadi keadaan sel, kalau kita tengok keadaan sel untuk tisu-tisu yang direndam dalam larutan hipotonik, selnya adalah segah, keras. Okey, segah, keras. Jadi yang untuk yang bawah, yang mana dia punya peratus adalah negatif. Okey, anggapannya adalah larutan-larutan ini adalah larutan hypertonik. Hypertonik, air keluar. Air keluar. Okey, air keluar. Jadi keadaan sel adalah lembik. Okey, keadaan sel adalah lembik. Okey, maksudnya kalau air masuk, sel tu akan jadi segah lah. Segah. Okey, kalau kita tengok sel kentang tu selepas dia segah, dia memang keras. Berbanding dengan yang lembik tu. Okey. So, murid-murid sebenarnya boleh cuba di rumah. Mungkin murid-murid tak ada tak boleh nak kira 0.6 molar, 0.5 molar. Okey, jadi murid-murid boleh guna sukatan menggunakan sudu. Mungkin berapa sudu gula dalam larutan dalam air yang sama dia punya isi padu. Jadi mungkin larutan pertama 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu dan seterusnya. Okey, cikgu, saya perasan lepas kita dah buat data ni kan cikgu, untuk larutan sukrosa tu semakin pekat larutan dia, jadi dia punya peratus air keluar tu semakin tinggi juga. Betul. Yes, semakin pekat semakin banyaklah air keluar. Semakin larutan tu cair, okey, semakin kepekatannya rendah. Okey, air daripada dalam sel,
air daripada luar tu semakin banyak yang akan masuk. Betul. Jadi grafnya, cikgu ada graf juga di sini. Okey, ini contoh cikgu tak ikut eksperimen cikgu ni, tapi bentuk grafnya lebih kurang begini, Mira. Okey, kalau kita tahu paksi X ni kosong, okey, grafnya ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi macam mana kita nak tahu larutan isotoniknya? Sebab kita ada hypertonik, kita ada hypotonik. Sepatutnya kalau isotonik, perubahan berat jisim tadi adalah kosong. Kalau kita tengok data tadi, tak ada yang peratus perubahannya adalah kosong. Jadi kita kena buat graf yang sebegini, dan macam mana kita nak tahu dia adalah larutan isotonik atau berapa kepekatan sukrosa yang isotonik? Kita akan tengok graf yang memotong paksi X. Okey. Bila dia memotong paksi X, contoh dekat sini kan. Okey, sebab yang cikgu cakap ini cikgu tak ikut eksperimen cikgu. Okey, ini contoh yang cikgu jumpa. Alright. Bila dia memotong paksi X, kepekatan inilah yang isotonik kepada kentang tadi. Betul. So kalau ikut eksperimen yang ini, okey, kepekatan yang isotonik tadi adalah 0.3. Dan boleh. nak buat potong tu cikgu, maksudnya bila kita dah dapat setiap satu bacaan tu, kita tandakan mark kan? Ya, betul. Okey, berdasarkan kepada data yang cikgu bagi tadi, okey, kita buat graf, graf peratus tadi, peratus perubahan melawan kepekatan larutan sukrosa. Jadi berdasarkan graf tu kita mark lah untuk kosong, untuk isolin, okey, berapa dia punya peratus perubahan. Untuk 0.1 peratus perubahan dia berapa? 0.2 berapa? 0.3 dan seterusnya sampai 0.6. Lepas tu baru kita sambungkan semua titik-titik tadi sehinggalah menjadi graf yang bentuknya sebegini. Lepas tu yang kena dekat paksi X tu, itulah isotonik. Betul. Betul, Mira. Mira pun dah tahu, dah faham kan? Saya nak tanya cikgu, kenapa kita kena menggunakan larutan glukosa ni cikgu? Tak boleh ke kalau kita guna larutan lain ke? Sorry, sukrosa. Sukrosa. Okey, boleh, Mira. Kita boleh gunakan larutan lain. Cuma kalau ikutkan dalam buku teks murid-murid, yang contoh yang digunakan adalah larutan sukrosa. Murid-murid boleh gunakan larutan glukos, glukosa pun boleh juga. Dan apa-apa saja pelarut yang bahan tersebut ada di dalam sel. Sebab kita nak compare kan, ataupun kita nak bandingkan dengan bahan-bahan larut yang ada di dalam sel. Okey, itu dia. Saya rasa semua dah faham, sebab saya pun belajar sekejap ni dah faham. Yang di rumah tu mesti lagi faham juga kan. Lepas ni cikgu, saya ada satu soalan tanya cikgu. Sebab bila kita tengok air keluar, air masuk, maksudnya membran plasma tu yang mainkan peranan dekat situ kan. Lepas tu cikgu kata itulah kepentingan membran plasma tu. Betul, Mira. Tapi saya ada satu soalan. Saya simpan soalan saya tu sekejap lagi. Boleh. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen terakhir. Macam saya kata, saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Apa tu, Mira? Soalan tu nak tanya sekarang ke cikgu nak tunjuk eksperimen dulu? Okey, Mira tanya sekarang pun tak apa. Okey, soalan saya nak tanya, membran plasma tu kan cikgu, dia ada sifat dia, iaitu sifat ketelapan. Betul tak cikgu? Betul. Manalah Mira. Okey, betul. Sifat ketelapan. Okey, dan ketelapan ni dia ada 3 jenis. Ada yang telap sepenuhnya, ada yang ketelapan memilih, ada yang tidak telap. Jadi untuk membran plasma sifatnya adalah ketelapan memilih. Ketelapan memilih. Okey, kalau telap sepenuhnya, contoh dinding sel untuk sel tumbuhan. Okey, dia akan membenarkan semua bahan keluar dan masuk. Maksudnya melaluinya lah. Jadi kita ada satu lagi lapisan membran plasma yang sifatnya adalah ketelapan memilih. Okey, yang mana dia akan pilih bahan apa yang boleh masuk, bahan apa yang tak boleh masuk, dan bagaimana cara bahan tersebut untuk lalu, sama ada masuk ataupun keluar daripada sel. Baru faham. Okey. Jadi penting sangat plasma, membran plasma ini dalam sel benda hidup. Ya, okey, faham. Dan satu lagi, yang last aktiviti kita nak buat ni untuk mereka kat rumah. Sikit homework untuk mereka kat rumah. Betul. Okey, so murid-murid dekat rumah sebenarnya kita boleh melihat bagaimana kalau yang kita buat tadi adalah osmosis, murid-murid, eksperimen yang kita buat sebentar tadi adalah osmosis, iaitu pergerakan air, khusus untuk pergerakan air. Okey, jadi yang ini kita boleh buat di rumah. Cikgu ada sayur. Okey, sayur kobis putih ni, okey, kobis bunga ni kata orang.
kan kita boleh potongkan besar macam ni. Okey, sebelum tu kita kena buat larutan berwarna. Okey, yang ini kita letak air suling. Ya, kita letakkan air suling dalam 100 ml. Okey, lebih kurang lah. Okey, 100 ml. Okey, right, lebih kurang. So, sebenarnya cikgu ada banyak pewarna dekat sini dan cikgu memang suka main dengan pewarna. Cikgu ada warna biru, warna merah, warna purple. Okey, jadi ikutlah murid-murid suka warna apa. Okey, kita tuangkan. Jadi warna biru. Jadi warna biru. Lain macam sayur kita warna biru nanti, cikgu. Sayur tu dia akan jadi warna mengikut warna larutan. Okey, jadi sepatutnya kita kacau lah. Kita kacau dan kita letakkan sayur di dalamnya. Begitu. Jadi kalau murid ada 4 bekas ni, dia ada 4 warna. Okey. Dan kita letak sini. Okey, dia ada 4 warna. Okey, jadi nanti sayur murid-murid akan berwarna-warni. Dia akan mengikut air itulah berwarna apa kan, cikgu? Betul. Okey, jadi murid-murid buatlah keempat-empat warna ini. Semua kita letakkan di dalam bekas. Okey, so dia mungkin mengambil masa dalam 30 minit ke 1 jam untuk warna tu naik ke atas. Dan ini kalau dia berubah warna tu kerana proses tadi lah cikgu kata proses osmosis. Betul. So kita nak nampak sebenarnya walaupun kita lihat tadi dalam slide kan susunan sel-sel tumbuhan rapat-rapat. Okay, jadi macam mana dia nak masuk daripada bawah ke atas. Okay, so sel sebenarnya membenarkan bahan-bahan ini untuk melalui sel-sel tersebut. Jadi dia meresap masuk. Tengok ini pun dah naik dah warna dia. Kalau murid-murid boleh nampak. Kalau kita buat warna merah jadi kimchi. Merah, orange, so jadi kimchi lah. Baik, itulah. So murid-murid boleh buat di rumah. Okey, dan cubalah. Mungkin PDPR nanti murid-murid boleh buat video pula upload dekat YouTube. Macam mana murid-murid menjalankan eksperimen yang cikgu ajar hari ini. Ya, lepas dah buat video YouTube tu jangan lupa hashtag Didik TV KPM. Mahir, tag cikgu juga kan. Tag cikgu, jangan lupa. Okey cikgu, mungkin kita dah sampai di penghujung ni. Ada sedikit rumusan daripada cikgu kepada mereka di rumah tentang apa yang kita belajar selama 1 jam ni cikgu untuk topik kita ni. Silakan. Baik, Mira. Okey, jadi murid-murid sebenarnya konsep yang kita pelajari hari ini adalah konsep yang kita gunakan sehari-harian di rumah. Mungkin murid-murid sedar ataupun tidak sedar. Okey, kalau murid-murid lihat depan cikgu ni ada apa ni? Ini nama dia telur masin. Okey, so telur itik yang direndam di dalam larutan garam. Okey, jadi macam mana telur tersebut boleh masin? Okey, kerana ada pergerakan garam ke dalam telur. Cikgu ada jeruk. Semua orang suka jeruk. Di hari raya ni memang semua orang jumpa jeruk kan. Kalau kita beraya menziarah, boleh katakan kebanyakan rumah ada jeruk. Jadi jeruk ni juga menggunakan konsep yang sama. So macam mana jeruk boleh rasa masam, macam mana jeruk boleh rasa manis. Kerana bahan-bahan yang kita gunakan tu meresap ke dalam buah yang kita potong dan kita rendamkan. Okey. Dan ini ikan masin pun sama juga. Okey, yang ini jeruk lah. Ini ikan masin jeruk. Kalau ikan masin yang kering pun sama juga. Kita gunakan garam supaya garam tu dapat menyerap air daripada ikan. Jadi ikan tu boleh kering. Jadi ikan tu diawet lah cikgu. Diawet lah. Jadi dia tahan lebih lama. Kenapa? Sebab keadaan jeruk-jeruk ini tidak sesuai untuk mikroorganisma hidup. Membiak. Betul. Membiak di atasnya. Jadi bolehlah disimpan lama. Ya, itu dia. Itulah sebenarnya topik yang kita belajar hari ini, iaitu pergerakan bahan meretasi membran plasma melalui proses osmosis. Kan cikgu? Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu. Selama 1 jam ni banyak sangat input yang saya dapat. Kalau saya dapat banyak yang di rumah, apatah lagi. Tapi sebelum kita berakhir, mungkin ada sedikitlah short and sweet daripada cikgu. Ucapan selamat Hari Raya. Silakan cikgu. Selamat Hari Raya. Okey, jadi cikgu mengucapkan, terima kasih Mira, cikgu mengucapkan selamat Hari Raya kepada murid-murid cikgu di rumah, kepada ibu bapa, saudara mara, adik-beradik cikgu, rakan-rakan di Sekolah Sultan Alamsyah, di SBP Integrasi Gombak, sekolah lama cikgu, dan semua yang menonton. Okey, maaf zahir batin, semoga kita sentiasa mematuhi SOP dan kita rayalah cara kita mengikut yang telah ditetapkan oleh SOP. InsyaAllah kita gembira. Ya, kita raya di dalam norma baharu. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu. Okey Mira, terima kasih juga. Sama-sama. Terima kasih juga kepada semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.